Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Hidup pasti ada ujian dan tribulasinya. Tempat yang paling berbahagia tanpa sebarang masalah dan penderitaan hanyalah satu tempat saja tempatnya, yaitu jannah ataupun syurga. Adapun di dunia ini setiap orang pasti akan diuji. Walaupun imannya kuat, malah semakin kuat iman seseorang, semakin kuat ujiannya. Lihatlah pada anbiya, pada rasul alaihi wassalatu wassalam. Ujian ke atas mereka yang dimuliakan Allah ini paling tinggi ujiannya. Jadi kita tidak boleh melarikan diri daripada ujian. Tetapi Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita. Diutusnya rasul-rasul termasuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baginda membawa risalah yang komprehensif lagi lengkap. Mengajar manusia tentang bagaimana hendak kembali ke syurga. Kita manusia berasal dari sana, bagaimana hendak kembali semula ke sana.
Itulah pokok risalah yang baginda sampaikan. Bagaimana hendak pulang ke syurga. Bagaimana hendak pulang dengan selamat di tempat tanpa sebarang penderitaan. Bagaimana caranya? Itu satu persoalan, perlukan jawapan. Maka Nabi SAW datang dengan risalah berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengajar kita tentang bagaimana hendak pulang dengan selamat. Apa guna pulang jika tak selamat? Apa guna pulang jika dibakar? Apa guna pulang jika menderita? Orang yang pintar, yang cerdik, dia akan menekuri perkara ini. Aku nak pulang, tapi bukan sekadar nak pulang. Nak pulang dengan aman dan selamat. Nak pulang dengan selamat, formulanya ada. Formulanya ada di bawah baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang mengajar kita tentang formula kebahagiaan ini, kita ambil daripada Al-Quran, surah nombor 65. Surah nombor 65, nama surahnya surah At-Talaq, ayat 2 dan 3. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib," sampai ke hujung ayat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan kepadanya makhraja. Apa itu makhraja? Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makhraja ialah jalan keluar daripada sebarang kesempitan, daripada sebarang kesusahan dunia sampai akhirat. Ini formula Allah. Dia bukan formula pemimpin di atas yang belum tentu betul. Ini formula Allah pasti betul dan tepat. Hendak makhraja, hendakkan jalan keluar daripada masalah, termasuk isu COVID-19. Hendak keluar daripada kesemua masalah, bukan sekadar COVID-19. Allah kata, makhrajanya ada. Jalan keluarnya ada, bukan tak ada jalan keluar, ada. Tapi dia ada di sisi Allah. Kamu berikhtiar, ya silakan. Tapi jalan keluar yang sebenarnya Allah beri. Jika COVID-19 ini Allah tak beri jalan keluar, hancur semua manusia boleh. Pernah dengar tentang plague yang melanda Eropah, yang dikatakan sebagai the Black Death, kematian yang hitam gelap, pada abad 14 Masihi ketika dia melanda, 50% populasi Eropah mati. 50% populasi Eropah mati pada abad 14 kerana plague yang berpunca daripada rodents ataupun tikus. Kuman dibawa oleh tikus. Semudah itu. Sesenang itu kerja Allah. Jika Allah tak beri makhraja. Hari ini kita bercakap tentang makhraja, tentang COVID-19, vaksin. Silakan. Kita dituntut untuk mengkaji, guna akal. Saintis, itu amal soleh mereka, apatah lagi yang beriman. Berfikir, menganalisis, nak menghasilkan vaksin. Itu kerja saintis, apatah lagi yang beriman. Kita doakan saintis di Malaysia berusaha untuk hasilkan vaksin-vaksin. Saintis di Malaysia tidak kurang hebatnya, apatah lagi yang ada iman. Dengan penuh kejujuran, hasilkan vaksin. Janganlah setiap kali kita sebut tentang vaksin, dia hasilan barat. Dia hasilan orang kafir. Itu vaksin yang ada sekarang. Bukan salah kita menggunakannya. Tetapi mengapa? Zaman dahulu ada Ar-Razi, ada Ibn Sina. Sekarang mana Ar-Razi, Ibn Sinanya? Ada. Tapi dia kena bergabung usaha untuk menghasilkan vaksin. Di kalangan orang yang beriman, yang ada takwa, yang ada kejujuran. Itu lebih kita cari jika boleh. Dia ada di Malaysia.
kita harapkan orang Islam, malah di mana-mana pun, boleh menghasilkan vaksin. Itu amal soleh. Itu amal soleh para saintis. Bukan sekadar sembahyang sujud. Itu amal soleh khusus. Ini amal soleh berbentuk sedekah jariah. Saintis mati, orang manfaatkan ilmunya di bidang vaksin dan sebagainya. Pahala dia berterusan. Tapi jika Allah tak izinkan, tak bertemu juga. Maka Allah mengatakan makhraja itu ada syarat. Syaratnya wa man yattaqillah, jika kamu bertakwa. Allah tunjukkan jalan keluar terhadap masalah peribadi. Kita ada personal problems. Kita cari jalan keluar di sana di sini, tulis masalah kita yang terbuku di internet, di Facebook. Nak buat apa? Cerita masalah peribadi pada orang seluruh dunia boleh baca. Nak buat apa? Bukan boleh selesai masalah pun. Orang kutuk tambah ada dalam komen-komen. Ini formula Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan ketika kita sebut tentang takwa, satu benda nak kita angkat. Memang para ulama memberi pelbagai tafsiran. Tapi satu benda yang tidak berubah. Tokok tambah ada. Yang ni mesti kena ada. Apa dia? Taat kepada Allah dalam hidup. Ta'ah. Dalam hidup, buat kerja apa pun, buat kerja dalam taat. Nak pakai baju, silakan. Nak melawar sikit, silakan. Tapi pastikan dia taat. Paling basic tentang taat, pakai baju ni apa dia? Menutup aurat. Nak makan benda sedap, silakan. Tapi, nak makan benda sedap, kena mulakan dengan benda paling asas. Apa dia? Cari yang halal. Nak bergaul, berrekreasi, berkenduri, silakan. Tapi yang asasnya, jaga pergaulan supaya tidak ada pergaulan bebas dan sebagainya. Itu basic hidup. Untuk mengejar takwa. Taat dalam hidup. Dan pastinya nak taat dalam hidup, kena tahulah macam mana nak taat. Maka wajib ada ilmu. Tanpa ilmu tak mungkin kita taat. Tanpa taat tak mungkin kita bertakwa. Lantas itu rentetan berkait, package berkait dengan takwa. Bila kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah, ya ujian pasti datang, tapi kita taat kepada Allah. Sakit kita masih taat, sakit kita masih solat, tak boleh berdiri, kita duduk, tapi solat mesti solat. Kita buat. Tak boleh duduk atas kerusi. Kita buat. Tak ada tinggal qada kemudian. Itu bukan orang takwa. Itu orang fasik. Tak boleh sebut dengan mulut, dengan hati. Paling teruk sekali, tapi tetap solat. Tak boleh bergerak badan, kelopak mata bergerak. Kena buat, benda wajib. Bukan qada, susah sikit qada. Itu fasik punya orang. Itu orang fasik. Allah takkan tolong mereka. Allah takkan tolong mereka. Maka taat dulu. Dalam sakit kita taat. Allah akan berikan jalan keluar. Masalah peribadi reda insya-Allah. Dan negara pun begitu. Sebab itu boleh kita kaitkan dengan satu lagi ayat. Dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah nombor 7. Ayat 96. Ini berkait dengan negeri, negara. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk sesebuah negeri, mengikut tafsiran oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar, jika penduduk sesebuah negeri itu mereka beriman lagi bertakwa, jika penduduk sesebuah negeri mereka duduk dengan iman dan takwa, bukan sekadar iman. Ada orang beriman sembahyang pun tak, beriman. Dia kena iman dan taat, takwa. Jika penduduk sesebuah negeri mereka beriman lagi bertakwa, la fatahna, kami Allah akan fatah
Fatah ni artinya buka. La fatahna alaihim, kami akan buka ke atas mereka barakat. Barakat, keberkatan. Terjemahannya kurang cantik. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita nak kaji barakat ni apa dia? Oh, dia berasal dari barakah. Barakah ni dada unta. Bila barakah, kalimat barakah berubah jadi albirkah, dekat dengan berkat dah. Albirkah, dia kolam dipenuhi air. Maka bila dia berubah pada barakat, maka artinya sesuatu itu dalamnya ada kebaikan yang kamu tahu ataupun yang kamu tak tahu. Dalamnya, macam dalam kolam mesti ada air. Itu berkah. Kalau kolam tak ada air, bukan berkah. Maka barakat. Allah kata apa? Kami akan buka pada kamu berkat dari langit dan bumi. Artinya bukan saja ada langit, tapi di langit itu ada kebaikan-kebaikan yang akan turun kepada kamu. Ada yang kamu tahu, ada yang kamu tak tahu. Bumi, bukan sekadar ada bumi, tapi dari bumi itu ada keberkatan, kebaikan yang akan diberikan pada kamu. Ada yang kamu tahu dan ada yang kamu tak tahu. Allah janji. Tapi jika penduduk sesebuah negeri itu beriman lagi bertakwa, maka pemimpin di atas yang beriman kena beriman lagi bertakwa. Pak menteri jangan duduk diam, gedik kaki di bilik office, bahagian penerangan, bahagian TV. Tegakkan program-program iman dan takwa. Jangan cakap kosong. Yang duduk di atas tu. Dan kita yang marhain di bawah juga jangan cakap kosong. Hidup dengan iman dan takwa. Semua. Baru Allah buka. Sekarang agaknya Allah buka dekat kita. Pada tanggal 24 November. Baru ni. Kes sehari COVID paling tinggi di Malaysia. Melebihi 2,000 kes sehari. 24th of November 2020. The highest case per day occurred in Malaysia. Our own country, our beloved country. Kes tertinggi sehari COVID-19 melanda Malaysia pada tanggal 24 November. Dan pada hari itu jugalah kes kumulatif, kes keseluruhan di Malaysia mengatasi Singapura. Kes COVID-19 di Singapura sentiasa melebihi Malaysia. Tetapi pada tanggal 24 November, kes di Malaysia begitu teruk mengatasi Singapura. Sekarang lagilah mengatasi. Sekian lama Singapura tak boleh mengatasi, tidak boleh ada kes berbanding Malaysia di sudut Malaysia mengatasi. Sekarang sudah mengatasi. Makin teruk. Maka dengan iman dan takwa kita harap terkawal. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari pintu tak disangka-sangka. Syarikat makin tutup. Ada syarikat besar nak hentikan 3,000 pekerja tak lama lagi. Masuk berita hari ini. Kes yang bunuh diri sejak PKP, 200 lebih kes di Malaysia. Kesan, stres PKP. Orang yang ada kerja, kena buang kerja. Airlines, buang pilotnya. Bukan semakin senang, semakin diuji. Itu baru COVID-19. Ada lagi problem lain. Sebab itu di samping kita pakai pelitup muka, kita patuh SOP. Kita bertakwalah. Tapi andai kata kita asyik kutuk orang, ini flang lainnya, doktor-doktor, misi-misi ni semua, ejen Dajjal, itu bukan takwa namanya. Itu menambah dosa besar. Ini ejen Freemason ni. Ni yang sokong vaksin ni semua, ni ejen Freemason. Ejen Dajjal. Cakap bahasa agama. Tapi sebenarnya tak ada agama yang ajar kita untuk maki hamun orang ejen Dajjal. Itu dosa besar. Siapa orang mukmin? Hadis Nabi.
Nabi kata yang ni bukan mukmin. Yang ni siapa dia? Laisal mu'min bitta'an wala la'an. Bukan mukmin, bukan orang beriman yang kaki kutuk, kaki laknat. Yang ramai duk kata inilah anti Freemason, ejen Dajjal. Kait pula dengan hadis secara merapu dan merepek. Kononnya kait dengan hadis sayang sungguh kat sunnah, tapi cara metodologinya merapu dan merepek. Yang betul Nabi kata, orang yang beriman kalau ada iman, ada iman, kamu tidak akan kutuk maki hamun orang. Sebab tu otak kalau ada banyak sangat teori konspirasi, melulu dengan teorinya. Vaksin ni kononnya Yahudi yang mengadakannya. Ini satu yang telah melanggar agama. Padahal kalau betul baca Quran, antara benda yang kita kena ikut, antaranya apa? Ulil amri, wajib ikut. Ulil amri buat SOP. Ulama bincang, mufti bincang. Bukan bincang kata, tak pernah kita semayang jarak. Seronok kalau semayang boleh buat penjarakan fizikal. Seronok, jomlah kita keluar fatwa. Ingat otak mereka seperti itu. Semua nak ikut sunnah, nak ikut ajaran Nabi. Tapi sekarang melibatkan nyawa. Nyawa ni antara benda besar dalam agama, kena pelihara. Zaman Nabi SAW, satu ketika semayang Zuhur, panas terik, lit-lit kata orang utara. Nabi SAW tak pernah, tak suka, benci semayang Zuhur lewat. Dan benci semayang Zuhur tidak berjemaah. Kita lewat sebab kita ni iman lemah. Nabi tidak. Sahabat pun tidak. Tiba-tiba satu hari Nabi kata, jangan semayang Zuhur lagi. Lewatkan Zuhur berjemaah. Semayang Zuhur berjemaah kita buat, tapi bagi lewat sikit. Sebab panas sangat. Pasal apa benda yang Nabi tak suka buat, lewatkan solat fardu. Nabi tak suka buat, tiba-tiba hari itu Nabi buat. Suruh pula sahabat buat. Dia bukan seronok-seronok. Itu SOP ketika itu. Ketika panas, boleh mendatangkan mudarat. Solat fardu pun lewatkan sikit. Kita sembahyang kemudian, later. Tapi masih tunai. Ulama berkata, itulah Islam. Boleh wujud keadaan yang boleh mengancam nyawa, mendatangkan kemudaratan. Boleh wujud SOP untuk mencegah semua itu. Jadi para ulama, mufti, kaji hadis-hadis, buka kitab, metodologi, terhasillah benda ni. Terhasil benda ni. Tapi sembahyang fardu masih dibuat. Sebab itu tuntutan takwa. Lantas tuan-tuan hadirin sidang Jumaat yang dihormati lagi dimuliakan. Janganlah tambahkan dosa besar di saat COVID-19 ini. Otak konspirasi itu kawallah sikit. Jangan senang-senang tuduh orang ejen Yahudi, ejen Dajjal, ejen Freemason. Sekaligus kita menambahkan akaun dosa besar kita. Kita tu tak tentu lagi syurga ke neraka. Tapi tambah lagi dosa besar. Nak ke mana kita akhirnya? Sedangkan Quran bagi formula, bertakwalah pada Allah. Tunduk pada Allah. Marilah di musim COVID ini, tuan-tuan, kita dekatkan diri pada Quran. Mengaji Quran setiap hari. Dan bukan sekadar mengaji, tadabbur. Ambil waktu ini untuk tadabbur Quran. Dekat sungguh diri dengan Quran. Dan yang kedua, jadikan satu impian kita yang kaum lelaki ini. Nak semayang fardu, kalau boleh nak berjemaah di masjid. Nak datang ke masjid. Nak datang ke masjid. Semayang fardu. Sunat tak apa, semayang fardu. Nak berjemaah di masjid. Lepas kita semayang di masjid, lepas semayang jangan terus bangun. Niat i'tikaf, zikir. Lepas zikir kita doa pada Allah. Ya Allah, dengan berkat aku yang i'tikaf di masjid ini, tolong ampunkan dosa aku, tolong masukkan aku ke syurga, tolong keluarga aku, anak aku, rezeki aku curahkan secara melimpah ruah kepada aku yang halal lagi diberkati. Minta di masjid. Di masjid ini. Selepas solat berjemaah, minta dalam masjid.
Subuh mesti bangun awal, sembahyang jemaah mesti di masjid subuh. Cukup penting itu. Lepas solat, minta pada Allah, minta. Itu semoga mendekatkan kita pada takwa dan Allah berikan jalan keluar. Tertutup satu pintu rezeki, ada pintu lain yang Allah buka. Sebab Allah janji, aku akan berikan rezeki dari pintu yang tidak kamu sangka-sangka. Yang kita jangka ada, tapi Allah janji nak bagi dari pintu yang kamu tak sangka. Dia mai rezeki mencurah dari pintu yang kita tak sangka. Siapa janji itu? Allah. Bukan pemimpin. Allah. Tapi syaratnya takwa. Dan intisari takwa ialah taat. Ya Allah, semoga Allah berikan pada kita takwa. Semoga Allah tingkatkan jiwa kita dengan jiwa yang dekat kepadanya, apatah lagi di saat kita diuji dengan COVID-19. Kita sedar COVID-19 ini hanyalah satu makhluk nano, virus yang kerdil, tapi telah menggoncang makhluk besar, nama manusia, malah menggoncang kuasa besar. Tapi kita tahu makhluk ini kerdil, ya Allah. Dan Allah mendatangkan makhluk kerdil yang bersaiz nano ini kepada kita. Saiznya lebih kurang 100 nanometer saja punyalah kerdil. Saintis pernah kata, virus ni dia ni boleh kita kata makhluk hidup ataupun tidak. Yang saintis tu kata dia ni makhluk hidup ke tidak. Sekarang baru mereka sedar, dia betul-betul hidup dalam badan manusia, membunuh manusia. Sampai orang doktor Itali mengatakan, cara dia serang paru-paru not found in literatures. Dia bukan flu saintis dah tahu. Orang kata ni flu saja, dia mangsa semua saja. Pengalaman Itali mengajar saintis mengatakan not found in literatures. Cara virus ini serang paru-paru tak pernah ada dalam dokumen kita. Flu dah ada vaksin. Ini bukan flu. Flu dah ada vaksin. Ini bukan flu. Ini bukan demam sesama biasa. Cara dia serang paru-paru not found in literatures. Saintis tergamam. Tak pernah ada dalam dokumen kita tentang kuman menyerang paru-paru seperti yang melanda sekarang. Lahirlah SOP. Tapi yang lebih penting ialah takwa. Semoga Allah kurniakan pada kami takwa. Jagalah diri kami. Semoga apa yang kami tulis di media sosial sesuatu yang baik untuk takwa kami, bukan menambahkan kami lebih dekat kepada neraka Jahannam wal iyadzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Mereka kesemuanya merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil hasyr. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah
ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته يا أرحم الراحمين. Ya Allah, redakanlah COVID-19 ke atas negeri Pulau Pinang dan negara kami Malaysia secara amnya. Redakanlah COVID-19 ke atas negeri kami Pulau Pinang dan negara kami Malaysia secara amnya. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.